Sepak mula menjelang Liga Malaysia 2022 dicemari dengan insiden kekecohan di Kuala Terengganu menyaksikan ada pemain yang mengalami kecederaan serius. Misalnya pemain Penang FC Adib Raub mengalami pendarahan di bahagian hidung, manakala pemain Terengganu FC 2 Rizwan Razali berbalut di kepala. Situasi ini menimbulkan persoalan apakah tindakan yang akan diambil FM selaku badan yang meluluskan kejohanan empat penjuru itu. Ini reaksi daripada Setiausaha Agongnya iaitu Saifuddin Abu Bakar. Kes malam tu kita akan majukan kepada Jawatankuasa Disiplin FM. Itu berlandaskan kepada laporan pengadil pegawai-pegawai perlawanan yang kita dah terima petang ni tadi, ya, untuk Dewan menilai lah. Dan juga kita telah menerima beberapa video untuk Jawatankuasa Disiplin menilai. Apabila Jawatankuasa Disiplin membuat keputusan, ya, kita akan panjangkan keputusan tu kepada MFL. Kerana ini akan melibatkan pemain ataupun pegawai yang dikenakan tindakan tu, mungkin dia akan melibatkan semasa dia bermain di peringkat liga. Okey. Dari segi kemungkinan andaian dan sebagainya, hukuman, denda ataupun digantung, itu bagaimana? Ada kemungkinan yang boleh dikenakan kepada pemain dan juga pasukan? Saya tak boleh komen pasal tu kerana ini adalah keputusan badan bebas, iaitu Jawatankuasa Disiplin. Jadi saya tak boleh nak influence diorang dan sebagainya. Itu terpulang kepada Jawatankuasa, dan sudah tentu Jawatankuasa ni diorang ada kes-kes sebelum ini yang dijadikan rujukan diorang, dan juga ada artikel-artikel yang diorang akan gunakan, dan setiap artikel yang ada dekat dalam Jawatankuasa Disiplin tu ada dia punya hukuman-hukumannya dan sebagainya. Berdasarkan artikel 59 Kod Tata Tertib FM, pemain yang terlibat berdepan dengan hukuman berat sama ada dikenakan pergantungan beberapa perlawanan ataupun denda melibatkan wang tunai ringgit yang tinggi, dan sudah pasti situasi ini memberi pengajaran kepada semua pihak untuk lebih waspada dalam perlawanan seterusnya dalam Liga Malaysia musim ini. Zulhelmi Zainal Azam, Nadi Arena. Okey, mungkin ramai lagi macam saya tak boleh nak hadam apa yang berlaku di atas padang tu. Kan? Zul, can we talk more about macam jenis hukuman yang boleh dikenakan kepada pemain-pemain yang terbabit, Zul? Okey, memang itu yang kita nak tahu, Su dan Ed, sebab sekarang ini keputusan belum dicapai, mesyuarat belum bersidang untuk menentukan hukuman yang akan dikenakan kepada pemain ataupun pasukan. Tetapi seperti apa yang saya kongsikan, berdasarkan artikel 59 Kod Tata Tertib FM, sudah pasti pemain terbabit akan dikenakan hukuman pergantungan perlawanan. Yang pastinya pemain akan dikenakan ban, tetapi tidak akan pasukan tidak akan dikenakan pergantungan itu. Jadi bermakna kita ambil contoh konteks di luar pertandingan Liga Malaysia Sukma 2018 yang ketika itu perlawanan antara Terengganu dan juga Pahang, tak silap saya, Johor lawan Terengganu. Pada ketika itu pemain terbabit, perlawanan itu telah mencetuskan pergaduhan dan beberapa pemain telah dikenakan hukuman pergantungan 4 hingga ke 5 perlawanan dan juga denda sekitar 5 hingga ke 10 ribu ringgit. Dan saya pasti ini juga akan dipraktikkan dalam perlawanan yang di luar Liga Malaysia. Ia adalah perlawanan yang melibatkan perlawanan persahabatan pre-season, tetapi di bawah sanction FM. Dan saya percaya, saya difahamkan di mana mesyuarat Jawatankuasa Tertib ini akan bersidang minggu depan. Okey, kita dah tahu tentang penggantungan dengan hukuman ni sikit kan. Tapi Zul dapat tak reaksi dari pemain-pemain terbabit mengenai hukuman yang bakal diterima? Ya. Okey, kedua pasukan mengarahkan pemain ataupun pegawai pasukan tidak memberi sebarang kenyataan, tetapi saya mendapat sumber dalaman yang boleh dikongsi kepada orang luar kat sana, yang mana mereka pemain Penang FC ataupun daripada skuad Penang FC secara tak langsung dia tidak bersetuju jika provokasi ini dicetuskan oleh
Penang FC sendiri, di mana mereka berasakan situasi ini adalah salah kedua pasukan. Salah pasukan Penang FC dan juga salah pasukan Terengganu FC 2, dan juga ia juga mendakwa berpunca daripada pengadil. Dikatakan gagal mengawal keadaan sejak minit pertama. Sebenarnya insiden pergaduhan itu sudah tercetus sebelum sepakan penalti dilewat babak pertama itu. Aksi panas antara kedua pasukan berlaku ketika itu, dan klimaksnya, kemuncaknya apabila sepakan penalti yang dilakukan oleh Enrique Dos Santos diraih, atau kegagalannya diraih oleh pemain pasukan Terengganu FC jersey bernombor 23 tak silap saya. Dan saya difahamkan menurut sumber saya itu ketika pemain Terengganu FC itu meraihkan jaringan di depan pemain import Penang FC itu, tu kan? betul, Ya. dia memijak pemain Penang FC itu. Jadi itulah yang menyebabkan reaksi balas pemain import Penang FC itu kemudiannya dibawa kepada insiden pergaduhan yang seterusnya antara pemain-pemain lain. Dan saya juga difahamkan yang orang kata JC nombor 11, iaitu saya difahamkanlah Rizwan Razali dia gagal dalam mengawal emosi apabila Adib Raup, pemain Penang FC yang berdarah hidung itu, cuba untuk menenangkan keadaan, tetapi mungkin kegagalannya untuk mengawal emosi menyebabkan beliau menumbuk pemain terbabit, dan itu juga mengundang rasa tidak puas hati pemain-pemain lain hingga mengejar Rizwan Razali hingga ke bilik persalinan jugalah. Mungkin itu macam ada juga tindakan refleks apabila Betul, tindakan refleks. ditumbuk dan kemudian menumbuk semula. Saya pasti ada cerita daripada side masing-masing, dan Yep. mungkin minggu depan lah kita dapat tahu, Ezol. Dan Ed dan Su, kalau kita tengok ruangan komen Rizwan Razali di Instagram, beliau juga telah menutup ruangan komen di Instagram. Nampaknya beliau mendapat kritikan dan juga kecaman daripada peminat, mungkin daripada peminat Penang FC, dan saya percaya mana-mana pemain yang terlibat dalam insiden pergaduhan ini perlu melakukan permohonan maaf untuk memastikan mereka mungkin dapat mengurangkan denda dan hukuman nanti. Ya. Dan Zul, terima kasih sebab apa yang Zul explain tadi tu adalah secara terperinci lah. Jadi mungkin luar sana yang tak faham, sekarang mungkin faham. Tapi Zul, minta pertolongan sikit, stay kejap tau. Sebab jangan ke mana-mana sebab kita nak bersama dengan Zul selepas ni. Boleh, Ed?